Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jumpa lagi dalam jawapan ulang kaji 4 tingkatan 5 ulang kaji 4 ni yang kita buat 18 hari bulan 8 2021. Okey, merangkumi semua topik tingkatan 5. Okey, untuk ulang kaji awak. Okey. So kita tengok nombor 1. Nombor 1 ni tajuk sukatan membulat. Okey, tengok Raja menunjukkan bulatan berjejari 2.5. So jejari dia 2.5, tulis siap-siap. Luas kawasan Belore adalah 6.25 cm per segi. Okey, so dia tanya hitung perimeter. So nak perimeter, awak tahu rumus perimeter ni kita guna S sama dengan J theta. So, bila S sama dengan J theta, apa maklumat yang tak ada kat sini? Jejari ada, theta yang tak ada. So nak cari theta, kita kena gunakan satu lagi rumus. Rumus apa yang ada maklumat di sini, iaitu luas. So rumus luas adalah 1/2 J kuasa 2 theta sama dengan luas. Nampak tak? Okey, so masukkan nilai sahaja. 1/2 J dia berapa? 2.5 kuasa 2 theta sama dengan luas adalah 6.25. So, theta sama dengan 6.25 darab 2 bahagi 2.5 kuasa 2. So, kita dapat theta dia adalah 2 radian tau. Okey, bukan dalam darjah, dalam radian. Okey, so dah dapat dalam radian, kita terus masukkan apa? Yes. Terus masukkan S sama dengan J theta. Ni S ni adalah bukan perimeter tau. S ni adalah panjang lengkuk. Panjang lengkuk. Nampak? Sama dengan J theta. So, J dia adalah 2.5. Theta dia adalah 2. So, panjang lengkuk ini adalah 5. 5 tu kat mana? 5 tu kat sini. Lengkuk minor. Nampak? So, perimeter. Perimeter adalah ukur keliling. Perimeter sama dengan berapa? Panjang lengkuk 5 tambah jejari dia 2.5. Jejari satu lagi adalah 2.5. So kita dapat 10 cm. So sangat mudah. Harap boleh buat. Yang salah boleh buat pembetulan sekarang. Okay. Okay, next. Awak kena tengok apa dia nak. Perimeter. Perimeter ukur keliling. Apa maklumat tak ada? Tengok perimeter ukur keliling. Ukur keliling dia panjang lengkuk tak ada. S tak ada. Panjang lengkuk. Okey, nak cari panjang lengkuk mesti ada theta. Nak cari theta guna luas. Nampak? Mesti ada strategi. Okey, tengok nombor 2. Okey, yang ni tajuk pembezaan. Cari kecerunan lengkung pada titik A. Okey, lengkung, bila dia kata X kuasa 3, awak kena bayangkan, dia punya lengkung tu ada kuasa... Sebenarnya, fungsi kubik ni, graf kubik ni, dia... bukan macam kuadratik tau. Kuadratik macam ni ataupun macam ni. Graf kubik ni dia ada satu maksimum, satu minimum. Okey, contohnya macam ni. Ni kubik. Okey. So kat sini maksimum dia, kat sini titik minimum. Yang tu kita panggil titik pusingan. Nampak? Okey, dia ada dua titik pusingan. Satu P, katalah P kat sini 3, 1. Satu lagi Q. Q kita tak tahu berapa. Nampak? Okey, dia kata melalui lengkung ni adalah Y X kuasa 3 tambah 6X kuasa 2 tolak 9X tambah 1. Okey, melalui titik A. A 2 negatif 1. Katalah A tu kat sini. Kata je lah. Cikgu letak A tu 2 negatif 1. Okey, so kat sini awak kena tahu, bila dia kata kecerunan lengkung pada titik A, bermaksud dia ada wujud dekat titik A ni satu garis tangent. Yang ni kita panggil garis tangent. Okey, bila wujud satu garis tangent, itu adalah kita nak cari kecerunan dia. Okey, so kecerunan dia kita mesti dy dx persamaan tersebut.
So, dy dx bersamaan ini kita akan dapat 3 bawa depan. Negatif 3x kuasa 2 tambah 2 bawa depan. 2 darab 6, 12x tolak 9. Nampak tak? Okey. Bila dah dapat yang ni adalah fungsi kecerunan. Fungsi kecerunan. So, nak cari nilai kecerunan, dia lalu A kan? A tu ada X kan? X dia 2 kan? Masukkan 2 ke dalam X ini. Nampak? So, nilai kecerunan dia sama dengan negatif 3. X dia adalah 2 tau. Dia kata melalui titik A. So, X dia adalah 2. Masukkan nilai 2 dalam tu. Tambah 12. 2 tolak 9. So, kat sini kita akan dapat 3. Jadi, kecerunan dia adalah 3. Kecerunan sama dengan 3. Nampak tak? Okey. So, kita tengok seterusnya. Okey. Yang ni kita dapat M dia adalah 3. Okey. Seterusnya, dengan menggunakan jawapan dekat atas ni, cari persamaan normal kepada lengkung itu pada titik A. So, cikgu ulang balik. Lengkung tu katalah macam ni tadi. Okay, nampak? Titik A tadi dekat mana? Ni katakan je. Titik A tu dekat sini. Okay, A 2 negatif 1. So, tadi kita dah kata dia ada satu garis tangent. Okay, kecerunan dia kecerunan tangent. Okey. Kecerunan tangent ni bila ada satu lagi garis begini. Ini 90 darjah. Ini kita panggil garis normal. Nampak? Bila garis normal, kecerunan dia adalah kita kena tengok kecerunan yang berserenjang tu. M1 darab M2 dapat negatif 1. Katakanlah kecerunan dia adalah M2. Kecerunan tangent ni adalah M1. Nampak? M1. M2. Okey. So, darabkan 2 dapat negatif 1. Jadi, nak cari persamaan normal ni, kena tahu apa? Kena tahu kecerunan. Kecerunan dia kecerunan normal, bukan kecerunan yang tadi tu. Okey, so bila kecerunan normal, kecerunan tadi tu berapa? 3 kan? 3 darab M2 dapat negatif 1. M2 sama dengan negatif 1/3. Jadi kecerunan normal ni adalah negatif 1/3. Faham? Okey, dan dia kata melalui titik ini terus buat. Tak payah buang masa, terus buat. Y tolak negatif 1 sama dengan negatif 1/3 X tolak 2. So, kembangkan. Negatif 1/3 X tambah 2/3 tolak 1. Okay, so Y sama dengan negatif X tambah 1/3. Okay. So, kat sini 3Y sama dengan negatif X tambah 3. Tambah 3 pula. Tambah 1. Okey. So, ni jawapannya. Ataupun 3Y tolak X sama dengan 1 pun boleh. Ataupun 3Y tolak X tolak 1 sama dengan 0. Boleh juga. Okey. So, dah siap soalan nombor 2. So, kita pergi ke soalan nombor 3. Okey. Nombor 2C. 3 pula. Okey. 2C lengkut. Soalan yang sama. Cuma dia kata, macam cikgu cakap tadi, dia ada 2 titik pusingan. 1P, 1Q. Nampak tak? Titik pusingan ni adalah 1 titik maksimum, 1 titik minimum. Okey? So, dia kata kita tak tahu mana satu maksimum, mana satu minimum kan? Yang tadi cikgu agak saja. Okey. Katalah macam ni. Okey, sekarang bila dia kata titik maksimum atau minimum atau titik pusingan, awak kena ingat dua-dua ni dy dx dia adalah kosong. Nampak? Dy dx adalah kosong. Jadi, apa benda yang kita bezakan tadi? Y sama dengan negatif
X kuasa 3 tambah 6X kuasa 2 tolak 9X tambah 1. Bila kita bezakan dia, kita akan dapat apa tadi? Kita bezakan dia, kita akan dapat dy dx sama dengan ini ke depan negatif 3x kuasa 2 tambah 12x tolak 9. Okey. Bila dia kata titik pusingan, samakan dengan kosong. Nampak tak? Sebab apa? Sebab bila dia berada di puncak ataupun di bawah, titik pusingan dia, M dia adalah kosong. Dy dx dia adalah kosong. Kecerunan dia kosong sebab dia zam. Yang ni pun kecerunan dia kosong. Nampak? Okey, so dapat nilai negatif 3x kuasa 2 tambah 12x tolak 9 sama dengan kosong. Pemudahkan. Negatif x kuasa 2 tambah 4x tolak 3 sama dengan kosong. X kuasa 2 tolak 4x tolak tambah 3 sama dengan kosong. So kita boleh faktorkan dia. Di sini kita akan dapat x tolak 3, x tolak 1. Jadi x sama dengan 3, x sama dengan 1. Okey, nampak? Okey, so kat sini padam sikit ni, comot dah. Okey. So, kita test. Bila X dia sama dengan 3, berapa nilai Y dia? Nak test dekat, nak cari tu, test dekat persamaan asal. Bukan persamaan yang dibezakan. Okey, faham? Okey, jadi kita test. Kita ambil nilai Y. Y sama dengan negatif 3 kuasa 3 tambah 6. 3 kuasa 2 tolak 9. 3 tambah 1. So, Y kita akan dapat berapa? 1. Okey. So, Y1 koordinat dia adalah 3, 1. 3, 1 ni adalah huruf P. Nampak tak? Adalah P. Nampak? Okey. So, lagi satu ni adalah ini, X sama dengan 1. Masukkan nilai. Y sama dengan negatif 1 kuasa 3 tambah 6 darab 1 kuasa 2 tambah 9 darab 1 tambah 1. So, kat sini kita akan dapat 3. Negatif 3. Jadi, dia punya koordinat adalah Q berapa? 1, negatif 3. Nampak? So, dah dapat koordinat Q. Bila dah dapat koordinat Q, kita kena tentukan koordinat Q ni maksimum ke minimum. Nak tahu maksimum ke minimum, mesti buat apa? D kuasa 2Y per dx kuasa 2 sama dengan bezakan lagi sekali. Benda Allah ni. So, beza lagi sekali 2 bawa depan negatif 6x tambah 12. Masukkan nilai x dia 1 tadi tu, masuk kat sini. So, negatif 6 darab 1 tambah 12. So, dapat 6. Bila 6 dia positif. Bila positif lebih daripada kosong. Bila lebih daripada kosong dia titik maksimum. Titik minimum. Okey, titik minimum. Okey, kalau kurang daripada kosong titik maksimum. Okey, ni lebih daripada kosong titik minimum. Jadi betul lah. Tadi cikgu lukis tadi tu kan. Kita macam ni tadi. So kat atas ni P ni adalah maksimum. Titik maksimum. Satu lagi Q ni adalah titik minimum. Okey? Faham? Okey, kita cikgu ulang balik step dia Okey. Okey, first awak tengok. Daripada persamaan lengkung Y sama dengan negatif X kuasa 3 tambah 6X kuasa 2 tolak 9X tambah 1. Nampak? Okey, yang ni merupakan satu graf kubik. Graf kubik ni bentuk dia macam gitu. Kita tak tahu titik dia mana-mana lah. Paksi dia mana-mana lah. Tak kisah. Okey. So, dia bagi tahu ada 2 titik pusingan. Satu titik pusingan kita namakan P31. Satu lagi titik pusingan dekat bawah dia. Dia berpusing kat situ. Faham tak? Ni Q. Okey, dia kata titik itu lengkung itu melalui titik A. Kat mana titik A? Titik A tu adalah kat mana-mana. Katalah cikgu anggap dia kat sini. Sebab 2 negatif 1 kan. Jadi A kat sini 2 negatif 1. Nampak?
Okey, dekat A ni kalau nak cari kecerunan dia, kita kena buat satu line. Kecerunan kena ada satu line. Nampak tak? Line ini kita panggil garis tangent. Okey, bila kita bezakan dia dy dx, kita akan dapat fungsi kecerunan. Okey, kita bezakan 3 bawa depan, negatif 3, X kuasa 2, 2 bawa depan, tambah 12X, tolak 9. Nampak? Baru fungsi kecerunan. Nilai kecerunan adalah masukkan dia lalu mana tadi? A tadi kan, dekat DA. DA tadi, X dia adalah 2. So, X sama dengan 2 ni A. Nampak tak? So, negatif 3 darab 2 kuasa 2 tambah 12 darab 2 tolak 9. So, kita dapat berapa tadi? 3. Yang ini adalah M1. M tangent. Okey. Bila dia minta persamaan normal. Persamaan normal ni M tangent tau. M tangent. M tangent. Samalah tu. Okey. Bila dia minta persamaan normal, mesti tahu M normal. M normal dia, sifat dia adalah, cikgu lukis warna biru. Sifat dia, mesti serenjang dengan tangent tersebut. Melalui A juga. Jadi, M normal, kecerunan normal dia adalah negatif 1/3. Macam tu je. Mesti tunjuk. Okey, next. Persamaan normal. Persamaan normal awak ikut. Y tolak Y1 sama dengan M. X tolak X1. Masukkan nilai. Dia kata persamaan normal melalui A. Betul tak? So A dia 2 negatif 1. Y dia Y tolak negatif 1 sama dengan M dia 1 negatif 1/3. X tolak 2. So dapatlah Y sama dengan negatif 1/3 X tambah 1/3. Jawapan tinggal macam ni boleh. Ataupun 3Y sama dengan negatif X tambah 1. Okey, selesai. Okey, bila sudah macam ni, dah dapat normal. Okey, kita tahu dari persamaan ini tadi, kalau kita bezakan lagi sekali, beza kali kedua, kita boleh tentukan titik tu sama ada berada di titik maksimum atau titik minimum. So, kita bezakan lagi sekali yang ni. Bezakan lagi sekali. Nampak tak? Beza lagi sekali, kita dapat 6 negatif 6X tambah 12. Masukkan nilai yang kita dapat tadi. So, dapat negatif 6. P dia 3 tambah 12. So, kita dapat sini berapa? Negatif 6. Bila negatif kurang daripada kosong, P titik maksimum. Bila P titik maksimum, Q tu adalah titik minimum. Tapi kita kena tunjuk. Nak tunjuk dia macam ni juga. Sama juga. Cuma kita kena tahu titik Q dulu. Nampak? Kena tahu titik Q dia dulu. So, kita tahu titik Q. Okey, kita padam ni. Dia ada dua jenis. Satu, kecerunan, fungsi kecerunan dengan nilai kecerunan tangent. Yang kedua, okey, awak kena ingat balik, bila berada di titik pusingan, dia punya titik pusingan je, dy dx mesti kosong. Faham? Kecerunan dia mesti kosong bila berada di titik pusingan. Titik pusingan dia sebut ataupun titik maksimum, titik minimum dia sebut. Dy dx dia sama dengan kosong. So, apa dy dx awak dapat tu samakan dengan kosong. Nampak? Samakan dengan kosong. Fakturkan dia. Permudahkan. Fakturkan. So, awak akan dapat X sama dengan 3. X sama dengan 1. Ganti balik dalam persamaan Y. Okey? So, kita akan dapat koordinat Q. Yang tu cikgu dah ulang lah tadi kan? Dapat koordinat Q. Q tadi 1, negatif 3. Uji balik macam ni. So, kita akan dapat Q titik minimum. Tengok balik video yang tadi tu. Okey, faham? Okey, so next kita pergi ke soalan 3.
Suatu lengkung mempunyai fungsi kecerunan dy dx sama dengan px tolak 5. Dengan keadaan P adalah pemalar. Tangen kepada lengkung itu pada dua-dua melalui asalan. Dia macam ni, dia awak confuse kan. Okey. So kita tengok. Bila dia kata fungsi kecerunan dia adalah ini, awak tengok fungsi kecerunan dia maksudnya lengkung tu satu dia lalu dua-dua, satu lagi dia lalu asalan. Lengkung tu dia akan lalu dua-dua dan asalan. Nampak tak? Contoh lengkung tu macam ni. Contoh lengkung tu macam ni. Dia lalu asalan kosong-kosong. Dia lalu juga dua-dua. Nampak tak? Okey. So dia kata ada satu tu adalah tangen. Kosong-kosong pula kat situ. Silap. Bukan kosong-kosong sini. Okey, dia kata ada tangen tu yang lalu, bukan lengkung. Tangen tu yang lalu. Ni ada tangen. Tangen tu dia lalu asalan. Dia lalu titik asalan kosong-kosong. Anggaplah kosong-kosong kat situ. Okey, nampak? Faham? Okey, sekarang kita tengok. Okey, first kita tengok dy dx sama dengan px tolak 5. Okey, jadi bila macam gini, awak nak cari nilai ni baru fungsi kecerunan kan? Nak cari nilai dia, masukkan 2 gantikan x. So dapat 2p tolak 5. 2p tolak 5. Tapi berapa kecerunan dia? Berapa kecerunan dia? Kecerunan tangen tau, kecerunan ni. Dia dah garis lurus tangen tu. Jadi awak boleh cari kecerunan kat sini. Berapa? So guna apa? M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So Y2 2 tolak 0 per 2 tolak 0. So dapat 1 M dia. So kecerunan dia adalah 1. Nampak tak? So sama dengan 1. So kat sini 2P sama dengan negatif 6. P sama dengan negatif 6 apa? Positif 6. P sama dengan 6 bahagi 2. P sama dengan 3. Okay, last. Boleh? So dapat nilai P sama dengan 3. Okay, bila dah dapat P sama dengan 3. Okay, bila kita dah dapat P sama dengan 3. Di sini P sama dengan 3. So kat sini kita akan dapat dy dx sama dengan 3x tolak 5. Okey. So daripada fungsi kecerunan nak dapat balik persamaan lengkung, kita kamirkan bezaan tadi. Nampak? So kita kamirkan dia 3x tolak 5 dx, kita akan dapat 3x kuasa 2 per 2 tolak 5x tambah c. Sebab apa tambah C? Dia kamiran tak tentu. So dia ada bagi tahu 1.2. Jadi masukkan nilai 2 tu. 2 sama dengan 3 per 2. 2 kuasa 2 tolak 5 darab 2 tambah C. Jadi C cikgu akan dapat 6. So persamaan cikgu adalah Y sama dengan 3 per 2X kuasa 2 tolak 5X tambah 6. Okey? Boleh? Okey, selesai. Selesai dah 3B. Okey, faham? Kita pergi ke soalan seterusnya, nombor 4. Okey, cari luas rantau berlorek. Rajah menunjukkan lengkung Y sama dengan 4X tolak X kuasa 2. Bila luas rantau, awak kena tahu kalau kita kalau kita kamirkan Y ke atas X, bermaksud kita dapat luas di bawah graf, di bawah lengkung itu. Nampak tak? Sampai sini. So kat sini kita kena tahu berapa had dia. Satu kat sini kita dah tahu kosong. Kat sini kita tak tahu. So bila tak tahu kena cari. Okey, nak cari kat sini guna apa? X dia ada nilai Y kosong kan. Jadi 4X tolak X kuasa 2 sama dengan kosong. Nampak tak Y dia kosong kat sini? So nak cari X dia. X dia adalah 4X sama dengan X kuasa 2 bagi X bagi X. 4 sama dengan X. So dapatlah
X sama dengan 4. So kat sini adalah 4. So kamiran 04. Jadi kamiran 04. 4X tolak X kuasa 2 dx. Kamirkan je lah. 4X kuasa 2 per 2. Kuasa dia tambah 1 per dengan kuasa dia balik. Tolak X kuasa 2 jadi kuasa 3 per 3. Nampak tak? So sini 40. Boleh permudahkan. Kita akan dapat 2X kuasa 2 tolak X kuasa 3 per 3. 40. Ganti masuk nilai. So dapat 2 darab 4 kuasa 2 tolak 4 per 3. Kuasa 3, 4 je kuasa 3. Nampak tak? Tolak kosong. So kita akan dapat 32 per 3 ataupun 10.67. Okay. So selesai. Okay, sekarang kita pergi 4B. Okay, untuk 4B. Okay, seterusnya. Ini isi padu yang dijanakan dalam sebutan X pada paksi X. Bila pada paksi X, awak terus ingat kamiran dx. Pada paksi X lah maksudnya. Bila kamiran dx, dalam dia Y kuasa 2. So macam mana nak Y kuasa 2 ni? Y je. Kuasa 2 je lah. 4X tolak X kuasa 2 ni Y. So kalau Y kuasa 2, 4X tolak X kuasa 2, kuasa 2. Nampak tak? So yang pertama ini kuasa 2. 16X kuasa 2. Faham? Yang kedua, ini kuasa 2. So dapat positif X kuasa 4. Yang ketiga, 2 darab 4X darab X kuasa 2 dapat negatif 8X kuasa 3. Nampak? Tu kemahiran cepat kena tahu. Okay, so masukkan semua ni ke dalam sini. So pi, kita tak kamir lagi Kamiran 16X kuasa 2 tambah X kuasa 4 tolak 8X kuasa 3 dx. So kamirkan satu-satu dapat 16X kuasa 3 per 3 tambah X kuasa 5 per 5 tolak 8X kuasa 4 per 4. 40. Okey, masukkan nilai 4 dalam setiap persamaan. Kena tahu. Tambah 4 kuasa 5 per 5 tolak 8. 4 kuasa 4. Okey, ini kita boleh permudahkan. Jadi 8 bagi 4, 2. Nampak? Okey, tolak kosong. Nampak tak? Sebab kosong kalau kita masukkan dalam setiap satu, semua jawapan dia kosong. Betul tak? So kita akan dapat 512 per 15 pi. Dia nak dalam sebutan pi. Nampak? Okey? So at least soalan ni awak berjaya kamirkan satu step dan masukkan nilai. Faham? Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Nombor 5. Okey, untuk nombor 5. Okey, untuk soalan nombor 5, yang ni tajuk apa? Pilih atur dan gabungan. Satu pasukan 5 orang pelajar akan dipilih daripada 4 perempuan, 6 lelaki. Cari bilangan cara pasukan itu boleh dibentuk jika tiada syarat dikenakan. So tak ada syarat. Bila tak ada syarat, combinekan ni. Combine 6 tambah 4 dapat 10 kan? Jadi nak pilih 5 je. 10 C 5. So dapat berapa? 252. Okey, untuk nombor 6. Sama juga 5 orang dipilih daripada 4 perempuan, 6 lelaki. Cari bilangan pasukan itu boleh jika minimum 3 orang pelajar perempuan mesti dipilih. So situasi pertama mesti 3 pelajar perempuan. Kalau 3 perempuan dia nak 5 orang je, baki 2 lelaki. Nampak tak? Yang kedua, situasi kedua mesti 4. Dia kata melebihi 4 pelajar perempuan, seorang pelajar lelaki, baru cukup 5. Jadi kat sini kalau 3 perempuan, 4 C3 darab dengan daripada 6 lelaki nak pilih 2 je. So kat sini kita dapat 60. Tambah dengan ataupun 4 perempuan, 4 C4, 6 C1. Ni darab. Okay, so kita akan dapat kat sini 6. So dapat 66. Okay.
Mudah je kan? Okey, selesai. Kita proceed ke soalan nombor 7. Cari nilai X diberi tan X sama dengan negatif 3.885. So kat sini mudah je tu. Okey, so silap sikit soalan tu kan. So guna tu simbol tu tak naik pula dah. Ada simbol yang ni. Okey, maksudnya kosong di antara X di antara 180 darjah. Masuk kat sini, Pak. SSTK. Bila dia kata tan negatif adalah dekat sini sukuan kedua atau ketiga 4. Tapi dia kata sampai 180 sukuan kedua lah. So kat sini nampak tak X dia. So kat sini awak cari shift tan 3.885 tanpa ada X, tanpa ada negatif ya. Shift tan 3.885 kita akan dapat berapa? 75.57 darjah. 7.57 darjah ni kat sini sudut rujukan. So jadi nak tahu sudut dia, sudut X yang betul adalah 180 darjah tolak 75.57 darjah. So kita dapat 104.43 darjah sahaja. Yang ni sudut yang betul. Sudut rujukan untuk rujukan sahaja. Nampak tak? Yang ni sudut rujukan. Yang ni sudut betul. Okey, nampak? Okey, sekarang kita proceed ke soalan seterusnya. Diberi tan, ini pun sama, 0 darjah kurang daripada X kurang daripada 180 darjah. Okey, dia nak kod. Kod adalah 1 per tan. So, 1 per negatif 3.885. Dapat berapa? 0.2574. Direct je. Okey, jelas. Kita pergi ke soalan nombor 9. Selesaikan cosec X. Okey, so sekarang kita tengok. Cosec X sama dengan 2. Yang ni pun sama. 0x 360 darjah. Nampak? Okey, cosec adalah tengok huruf tengah ada S. So, bermaksud 1 per sin X sama dengan 2. Okey, Zaz. Switchkan dia. 2 bawah-bawah, sin X bawah atas. So, dapat 1 per 2 sama dengan sin X. Jadi X sama dengan shift sin 1 per 2 dapat 30 darjah, betul tak? Okey, so kita tengok sukuan ke berapa. Dia bagi untuk semua tapi sin positif. Sin positif sukuan pertama dengan kedua. So yang pertama tadi sudut dia 30 darjah. Yang kedua sini sudut rujukan 30 darjah tapi sudut yang sebenar ini. Jadi sudut yang sebenar dia 180 tolak 30 darjah dapat 150 darjah. Jadi nilai X dia X sama dengan 30 dan 150 darjah. Yang ni sudut betul. Okey, yang hijau ni sudut rujukan. Okey. Okey, next. Soalan seterusnya nombor 10. Okey, untuk nombor 10 ni awak perlu tengok apa situasi dia Okey, awak tengok. Diberi tan A sama dengan negatif 5 per 12 dan cos B adalah 12 per 15 dengan keadaan A sudut cakar. So, awak refer kepada sukuan ini kat mana tan yang negatif tapi sudut cakar. Bila sudut cakar dia sampai 180 darjah. Jadi dia terletak pada sukuan kedua. So kat sini. Sukuan kedua ni sin yang positif SSTK. Nampak tak? Okey. So kat sini adalah A. Okey. Tan. Toa. Tan. Opposite adjacent. Opposite sini 5. Adjacent sebelah dia negatif 12. Nampak tak? Ataupun 12. Itu yang dapat tan sama dengan 5 per negatif 12. Nampak? Okey. So dia punya awak guna teorem Pythagoras. Ini 12 5. So kat sini 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 kita dapat 13. Nampak tak? Okey, untuk A. Okey. So untuk B nya
sudut tirus. Bila sudut tirus, cos positif sudut tirus tu adalah dekat mana? Sudut tirus tu adalah kat sukuan pertama. Nampak? So, sini B. Tulis macam tu. B, cos adalah adjacent dengan hypotenuse. Sebelah dia, sebelah 12. Hypotenuse dia berapa? 15. Jadi, nak cari dia punya, yang ini adalah 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Cuba tulis di sini. 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2, kita akan dapat 9. So, kat sini 9, nampak? Jadi kat sini, cari sin A. So, sin A sama dengan, tengok gambar rajah A. Sin dia apa? Opposite hypotenuse. Opposite dia apa? 5 per 13. Okey, selesai. Itu je. Okey, dia suruh cari B pula. Sin A tambah B. Yang ni awak kena tengok formula. Formula sin A tambah B adalah sin A, apa dia? Cos B tambah cos A sin B. So, sin A tadi kita dapat 5 per 13. Cos B tadi berapa? 12 per 15 tambah cos A. Cos A daripada A sini. So, cos A sama dengan, awak tengok. Cos adalah adjacent hypotenuse. Jadi, cos A adjacent negatif 12 per 13. So, kat sini negatif 12 per 13. Sin B adalah, dekat B pula, sin B. Sin adalah opposite hypotenuse. Opposite 9 per 15. So, 9 per 15 positif semua. Nampak tak efek positif negatif tu? So, kat sini cikgu dapat 4 per 13 tolak 36 per 65. So, dapat negatif 16 per 65. Okey. Okey. So, faham Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Nombor 11. Okey. Yang ini adalah taburan kebarangkalian. Okey. Didapati bahawa 3 daripada 8 orang pelanggan yang minum di kedai Pak Mat meminta minuman kopi. So, kat sini awak nampak. Minum kopi. 3 per 8. Okey. Jika 10 orang pelanggan, N dia sama dengan 10. Cari kebarangkalian sekurang-kurangnya 2 orang minum kopi. Maksudnya 2 dan ke atas minum kopi. Daripada 10 orang tu yang tak minum kopi. 2 ke atas. Ada orang 2 ke atas minum kopi. Lebih daripada 2 orang. Jadi kita kena buat 1 tolak X sama dengan 0. Kebarangkalian X sama dengan 1. Kurang tu kita kena tolak. Nampak tak? So 1 tolak yang ni adalah P kecil tu. So, Q kita adalah 5 per 8. So, N 10, C kosong. P kuasa 3 per 8 kuasa kosong. Satu lagi. 5 per 8 kuasa 10. Nampak? Tolak lagi. 10 C1. 3 per 8 kuasa 1, 5 per 8 kuasa 9. So, kita dapat berapa ni? 0.9363. Cikgu tekan kalkulator sekaligus. Senang. Okey, jelas? Okey, kita pergi ke soalan nombor 12. Okey, dalam graf itu menunjukkan taburan normal. Okey, jika, ni kena faham dia punya gambar rajah. Okey, tengok sini. Kosong di antara Z di antara kosong dan K bermaksud kat sini. Nampak? Kat sini adalah 0.3125. Dia nak cari kebarangkalian Z lebih besar daripada K. Z lebih besar daripada K ni adalah yang ni, hijau. So, separuh daripada ini, separuh ni, jumlah separuh ini adalah 0.5. So, PZ lebih besar daripada K adalah 0.5 tolak 0.3125. Kita akan dapat berapa? Guna kalkulator sahaja.
Okey, so kita akan dapat 0.1875. Okey, jelas? Kita pergi ke soalan nombor 13. Okey, dalam rajah 13, graf taburan kebarangkalian bagi satu pemboleh ubah rawat selanjar bertabur secara normal. X bertabur secara normal dengan min 22, min dia macam itu. Sisihan piawai dia 2. Kat sini adalah macam tu. Okey, maksudnya sisihan piawai dia adalah 2. Okey, cari luas kawasan berlorik. So kat sini luas kawasan berlorik yang ni. Yang kecil ni Okey. So yang kecil ni dia kita kena tukar Z score. Z sama dengan X tolak min per sisihan piawai. Okey. Nak cari yang tengah ni, awak kena tahu konsepnya. Ni cikgu lukis kat sini. Okey. Ini kita boleh baca semua sekali tahu. Sampai hujung. Kalau nilai tu di sini. Okey, next. Kalau nilai tu di sini, kita boleh baca sampai hujung ni. Nampak? Tapi kita nak nilai yang dekat tengah ni. Sahaja. Okey, jadi yang kuning tu, yang kuning pertama yang besar sekali, yang kuning tadi tu, dia adalah 24 kan? 24. So, kita nak Z dia Z sama dengan P. Kebarangkalian Z sama dengan 24 tolak min dia adalah 22. 22 per sisihan piawai dia adalah 2. Yang kuning. Tolak dengan yang merah. Yang merah tu yang ni. Yang merah tu adalah 26 hujung tu kan. Okey, P Z sama dengan 26 tolak 22 per 2. Nampak tak? Ni lebih besar ni. Okey, simbol dia memang lebih besar lah. Okey. So kita dapat PZ lebih besar daripada yang ini. Cikgu kira dapat berapa? Z lebih besar daripada 1. Tolak PZ lebih besar daripada 2. Nampak tak? 26 tolak 22 dapat 4. 4 bagi 2, 2. Okey, so dari sini awak check dalam graf tu. Graf pula, table. Table side Okey, table yang ni tahu yang ni. Yang cuba letak ni, table yang ni. Okey, awak cari Z lebih besar daripada 1 ni, awak cari 1 sini, nampak tak? So dia adalah 0.1587. Tolak Z sama dengan 2. 2 sini, ini dia. 0.228. So cikgu dapat 0.1359. Nampak? Okey? So selesai. Okey. Okey, so kita tengok nombor 14. Okey, dia suruh cari, tengok X. X ialah pemboleh ubah rawat bagi taburan normal. X bertabur secara normal dengan min 12.5 dan variance 2.25. Bila variance, awak terus cari sisihan piawai dia, square rootkan dia. Nampak? So sisihan piawai dia 1.5. So sekarang dia suruh cari skor Z jika X sama dengan 14.75. Tu senang je lah. So Z sama dengan X tolak min per sisihan piawai. X dia 14.75 tolak min dia 12.5 per sisihan piawai dia 1.5. So Z kita akan dapat, skor Z dia kita akan dapat berapa? Yes, 1.5. Itu sahaja. Okay, nampak? Okay, so sekarang kita nak selesaikan yang B. Okey, untuk B ni, awak tengok, kalau pemboleh ubah rawat dia X bertabur secara normal dengan 12.5 min, varian dia 2.25, bermaksud sisihan piawai dia 1.5. Okey, cari P 12.5 kurang daripada X kurang daripada 14.75. First step, awak kena buat, awak lakar benda lah ni. Okey, so awak tahu min dia sini 12.5. Min dia mesti kat tengah. Faham? So ni dia kata 12.5 betul-betul kat sini, tengah dia. Okey, dia kata dengan satu lagi 14.575. So dia nak di antara itu ini. Okey, nampak? Okey, so dalam otak awak mesti dah, kalau separuh ni sampai sini adalah 0.5. So kita kena cari ini merah ni, yang merah cikgu lorek ni, untuk tolak
yang merah ini dapat kuning. Faham? So kita buat macam ni. P Z kurang daripada 12.25. Yang tu kita dah tahu dah 0.5, betul tak? 0.5. So 0.5 kita dah tahu dah. Yang pertama tu 0.5 tolak dengan kebarangkalian Z lebih besar daripada 14.75. So 0.5 tolak kebarangkalian Z lebih besar daripada Z score tu kan. Z sama dengan X tolak min per CCM piar Y. So 14.75 tolak min dia berapa? 12.5 per CCM piar Y dia berapa? 1.5. So 0.5 tolak 1.5 kan dapat PZ lebih besar daripada 1.5. Okay. So kat sini 0.5 tolak, awak ambil graf tadi tu, table tadi tu. Mana tadi? Okay. Cikgu nak cari 1.5. 1.5 yang mana? Cuba carikan sekejap. 1.5 sini. Nampak tak? So dapat 0.0668. So kat sini kita campak dulu kat tepi. Okay, so dapat berapa? 0.4332. Okay, selesai. Nampak? Boleh? Okay, kita pergi ke soalan nombor 15. Okay, jisim pelajar di sebuah sekolah mempunyai satu taburan normal. Min dia adalah minimum pula 55 kilo dan CCM piar Y dia adalah 10 kilo. Bermaksud min sama dengan 55, CCM piar Y 10. Cari jisim pelajar yang memberi skor piar Y 0.5. Skor piar Y itu adalah nilai Z. So senang je lah. Z sama dengan X tolak min per sisihan piar Y. Skor Z itu adalah 0.5. X dia adalah apa? X tu yang kita nak cari. Min dia adalah 55. CCM piar Y dia 0.5. CCM piar Y dia adalah 10. Sorry. Bawa ke sini jadi 5 sama dengan X tolak 55. So X sama dengan 5 tambah 55. X sama dengan 60. So simple kan? Kita dah bagi dah. Okay, kita pergi ke soalan B. Cikgu silap tulis A 2 kali kan? Okay, soalan B. Cari peratus pelajar dengan jisim yang lebih besar daripada 48. Maksudnya dia nak P X lebih besar daripada 48. X ni kita tukar jadi Z score. P Z lebih besar. Lebih besar daripada X tolak min per CCM piar Y. 48 tolak min dia berapa? 55 per CCM piar Y dia berapa? 10. Nampak? P. Okay, P. So sekarang awak kena tengok Z lebih besar daripada negatif 0.7. Okay, so kita lukis. Macam itulah. 0.7 adalah dekat sini. Nampak tak? Okay, 0.7 kat sini sebab 48 belah sini. Min dia 55. Negatif menunjukkan di sebelah negatif. Jadi, dia nak lebih besar tau. Lebih besar yang kawasan sini tau. Bila kawasan sini, 0.7 yang dalam graf kita baca adalah nilai yang merah ni. Apa yang nak dibuat? 1 tolak PZ kurang daripada 0.7. Nampak tak? So tolak. Mana jadual kita tadi tu? Okey. Jadual kita tadi 0.7. 0.7 di manakah anda berada? Okey. 0.7 di sini. Nampak? So dapat 0.2420. So dapat berapa? 0.758. Itu adalah kebarangkalian. Tapi dia nak peratus. Sama dengan 75.8%. Nampak? Macam tu sahaja. Okay? Okay, so selesai taburan kebarangkalian. So yang ni contoh yang simple. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nanti kita akan sambung dekat exam. Okay. So kita proceed ke soalan nombor 16. Soalan nombor 16 ni kinematik. Yang patutnya awak wajib buat jugalah. Sebab dalam soalan ni tak ada pilihan. Okay, bila dia kata
H laju dibagi V sama dengan 4 tolak T kuasa 2. Cari H laju awal. So, bila H laju awal tu V. Okey, H laju awal tu bila dia baru nak start. Bila baru nak start, T dia kosong, betul tak? So, bila T sama dengan kosong, V dia sama dengan 4 tolak kosong. V dia sama dengan 4. Siap? Nampak? Okey, kita pergi soalan nombor B. Zarah P bergerak diberi ini sama juga. Cari pecutan selepas 4 saat. Pecutan adalah A. A adalah pembezaan dV dt. Kita bezakan hal laju tersebut. So, bezalah. dV dt adalah V tadi adalah 4 tolak T kuasa 2 kan. So, dV dt adalah 4 tolak 4 pula. 4 tu dah hilang lah. Dah bezakan. So, kita dapat 2T. Negatif 2T. Tulis elok sikit. Negatif 2T. Jadi, dia kata selepas 4 saat. T dia 4. Negatif 2 darab 4. So, ini adalah A. So, pecutan dia, simbol dia A. Negatif 8. MS negatif 2. Macam tu. Okey, tak ada unit pun tak apa. Okey, sekarang kita ke soalan 16C. Cari jarak. Okey, jarak selepas 6 saat. Okey. So, jarak berkaitan dengan sesaran. Cuma sesaran dia ada arah. Arah negatif dia patah balik. Positif dia terus. Okey. So, S sama dengan kita nak cari sesaran. Kita kamirkan 4 tolak T kuasa 2. So, kita akan dapat 4T tolak T kuasa 3 per 3. Tambah C. So, C dia sama dengan 0. S dia sama dengan 4T tolak T kuasa 3 per 3. Nampak? So, kat sini T sama dengan 6. So, S sama dengan 4 darab 6. Kita nak jarak. Jarak kita moduluskan dia lah. Okey, tolak 6 kuasa 3 per 3. So, dapat 48. Okey, nampak? Okey, so kita pergi ke soalan seterusnya. Cari jarak P apabila zarah P berhenti seketika. So, dia berhenti seketika, dia akan ubah arah tau. Dia berhenti seketika, dia akan ubah arah. So, bila dia berubah arah? So, kalau kita buat S tadi sama dengan 4T tolak T kuasa 3 per 3. So, kalau kita buat S1, kita dapat 4 darab 1 tolak 1 per 3. Kita dapat 11 per 3. S2 4 darab 2 tolak 8 per 3. Dapat 16 per 3. Masih arah yang sama. S3 4 darab 3 tolak 3 kuasa 3 per 3. So, dapat 3. S4. So, 4 darab 4 tolak 4 kuasa 3 per 3. So, kita dapat negatif 16 per 3. Jadi, dia kata jarak apabila, inilah, bila dia berhenti seketika, dia punya jarak dia dah berubah arah. Bila berubah arah, jarak dia sama dengan 16 per 3. Okey, boleh? Okey, selesai. Kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, last one. Graf pengatur caraan linear. So, kat sini awak, ni pun wajib 10 markah. Okey, awak tengok. Okey, dia bagi dua package S dan A. Package S dan A adalah masing-masing X orang dan Y orang. So, S adalah X. A adalah Y. Letak siap-siap. Okey, so jumlah bilangan pelajar tidak lebih daripada 90 orang. Bila tidak lebih daripada 90 orang, untuk kekangan 1 ni, X tambah Y kurang atau sama dengan 90. Nampak? Okey, untuk kekangan 2,
Bilangan pelajar untuk pakej S tidak lebih. S adalah X. Tidak lebih bermaksud kurang. 2 kali bilangan pelajar pakej A 2Y. Nampak? Okey, yang ketiga, bilangan pelajar untuk A apa Y? Y melebihi bilangan pelajar S. Lebih maksud beza dia. Okey, sebanyak selebih-lebihnya 10 orang. Maksudnya paling tinggi 10 orang. Okey. So itulah ketaksamaan dia. Okey, so nak lukis graf. Okey. Ketaksamaan pertama, X tambah Y kurang atau 90. X kurang daripada 2Y. Satu lagi, Y tolak X kurang atau sama dengan 10. Okey. So kat sini dia bagi tengok ni. Skala dia 2 cm kepada 10 pelajar. So yang ni awak buat ikut betul-betul Cikgu buat tak ikut dia punya tu. 50, 60 sebab tak muat. 70, 80, 90. So kat sini. Oh, sorry. Buat je lah. Aksi. Okey. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okey. Katalah yang pertama ni X tambah Y sama dengan 90. Biasa kita buat kalau X kosong, Y 90 kan, tapi tak muat dah tu kan. Jadi kita cari kaedah lain. Letakkan nilai lain. Katalah X, cikgu nak X 20. Tambah Y sama dengan 90. Y sama dengan 70. Jadi koordinat dia 20, 70. Nampak? So 20, 70 kat sini. Okey, satu lagi. Kalau cikgu nak X dia 40. Tambah Y sama dengan 90. Y sama dengan 50. So, koordinat dia 40, 50. Betul tak? 40, 50 kat sini. So, awak dah tahu dah tu. Ambil pembaris. Gariskan. Okey, gariskan. Okey, next. Okey, kita tengok yang kedua. Ini X sama dengan 2Y. So, kalau X, cikgu ambil 40, 2Y. So, 40 bagi 2 sama dengan 20. Jadi, koordinat dia X 40, 40. Y dia 20. Nampak tak? Okey. So, 40, 20 kat sini. 40, 20 dengan sini kalau X kosong, Y kosong. Kat sini terus. So, ambil pembaris. Okey, nampak? Okey, ni yang hijau. X kurang daripada 2Y. Okey, nampak? Okey, next one. Okey. Y tolak X sama dengan 10. So, Y sama dengan 10 tambah X. Kalaulah cikgu ambil Y dia, kalau cikgu ambil X dia adalah 20 tambah 10. Jadi, Y dia adalah 30. So, koordinat dia berapa? 20
30. So 20x 30. Nampak? Okey, satu lagi titik. Dia mesti ada 2 tau. So y sama dengan 10 tolak x. Katalah x dia cikgu ambil 30. So tambah 10 tambah 30. Jadi y sama dengan 40. Koordinat dia 30, 40. So 30, 40. Nampak? Yang ni adalah yang purple tu. Ini adalah y tolak x kurang daripada sama dengan 10. Nampak? Ni sama dengan. Okey, so kat sini kita nak lorekkan kat mana dia? Di mana R itu? So kat sini kita tengok y kurang daripada belah sini. Okey. Untuk yang ni x lebih kurang daripada y kan? So kalau 2y mesti lebih besar daripada x. Kita tukar macam ni. Bila lebih besar dia bahagian atas. Nampak? Okey, so sekarang yang ketiga kurang. Bila kurang dia bahagian bawah. So kat mana yang memenuhi ketiga-tiga garisan itu? Dekat sini. Nampak tak? So sini adalah R. Nampak? So padamlah yang lain tu. Yang ni padam. Okey. Okey. So kita pergi ke soalan seterusnya. Dia nak apa lagi? Dengan menggunakan graf, julat bilangan pelajar untuk pakej A jika bilangan pelajar S adalah 20. S adalah X. X 20. Jadi kita tengok di mana dia berada. X 20 kat sini. So kat sini. Dengan sini. Nampak tak? Bila dia kata julat, apa ni? 10 dengan 30. So jawapan untuk soalan apa dia? Soalan C1. C1 julat dia Y 10 30. Cikgu tulis pen hitam. 10 Y di antara 10 dan 30. Nampak tak garisan ni? Garisan ni. Ni. Nampak? Okey. So kita pergi soalan seterusnya. Okey, last one. Untuk soalan C2, awak tengok 120 untuk X kan? 120 untuk S. S adalah huruf X. Okey, 120X tambah 100Y. So nak cari maksimum. Bila maksimum, awak test titik yang maksimum tau. So titik pertama ni adalah 40, 80. Yang kedua ni adalah 60, 30. Sebenarnya ada satu lagi cara, tapi cikgu tak nak tunjuk kat sini. Nanti cikgu tunjuk lain. Okey. So kat sini 120 darab 40 tambah 100 darab 80. So kita dapat berapa? Tambah 100 darab 80. Dapat 12,800. Okey, satu lagi set. 120 darab 60 tambah 100 darab 30. So, kira lah. Tambah 100 darab 30. Okey, dapat 1020. Jadi, mana yang maksimum? Yang ni kan? Jadi, kita boleh sebut di sini jumlah maksimum. Jumlah maksimum ialah 12,800 RM. Okey, dengan titik maksimum 40, 80. Okey, so selesai tajuk pengatur caraian linear. At least graf, cikgu harap tak ada masalah untuk awak melukis graf. Okey. Okey, so kita jumpa lagi. Terima kasih.